Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita akan tengok untuk bab 1, tingkatan 1, iaitu nombor nisbah. Nombor nisbah yang pertama kita kena berkenalan dulu dengan nombor integer. Kita kena tahu apa itu nombor integer. Apa ni nombor integer? Nombor integer ni adalah selain daripada nombor pecahan dan juga nombor perpuluhan. Integer ni selain pecahan dan perpuluhan. Apa tu pecahan dengan perpuluhan pula? Nombor pecahan dengan nombor perpuluhan. Nombor pecahan, nombor yang ada pecahan. Iaitu contohnya adalah dia ada negatif dan positif kan? Kita tengok negatif. Negatif 2/3. Pecahan dia ada per, ataupun nombor bercampur negatif 3/2/5. Pecahan bercampur. Ataupun positif pun ada kan pecahan, iaitu 4/5. Ataupun pecahan positif yang bercampur 10/3/5. Contoh. Maksudnya nombor pecahan yang ada pecahan iaitu ada per. Apa pula nombor perpuluhan? Nombor perpuluhan adalah nombor yang ada titik perpuluhan. Contohnya untuk negatif, negatif 0.06. Ataupun negatif 1/3. Ataupun positif 2/5. Ataupun yang positif lagi 10/6. Jadi dia ada titik perpuluhan. Jadi integer adalah selain, maksudnya tak ada pecahan dan tak ada titik perpuluhan. Jadi dia ada negatif dan positif. Iaitu contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar, ataupun positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. Boleh faham integer ni? Kalau boleh faham, kita cuba kenal pasti nombor integer. Tadi kita dah tengok kan, mana satu pecahan, perpuluhan dan juga integer. Sekarang kita tengok satu-satu. Yang pertama, 6 1/2. Ini adalah nombor pecahan. Sebab dia ada per. Jadi ini bukan integer. Sebab kita nak bulatkan nombor integer yang mana. Yang kedua, integer ke? Bukan. 3/8. Jadi ada titik perpuluhan kat sini, jadi dia bukan integer. Positif 5. Dia ada positif dan 5. Jadi dia tak ada titik perpuluhan, dia tak ada pecahan. Jadi dia adalah nombor integer. Positif 7/1. Jadi dia ada titik perpuluhan kat sini, jadi dia bukan nombor integer. Negatif 8. Dia ada negatif dan 8 sahaja. Jadi dia tak ada pecahan dan titik perpuluhan. Dia adalah integer. Ini ada 9 atau positif 9. Ini adalah negatif 8 1/3. Jadi dia ada pecahan dekat sini. Jadi dia bukan integer. Positif 6/8. Jadi dia ada titik perpuluhan kat sini. Jadi bukan integer. Positif 3. Dia adalah integer. Dan positif 2 2/5. Ini adalah pecahan, jadi dia bukan integer. Jadi faham ya, yang mana satu nombor integer, nombor pecahan dan juga nombor perpuluhan. Dalam nombor integer kita hanya ada nombor positif dan negatif. Jadi macam mana kita nak kenal pasti nombor tu adalah positif ataupun negatif? Kita tengok contoh kat sini. Ada gaji RM200. Apa perbezaan dia? Kalau ayat tu menunjukkan kenaikan gaji RM200, jadi kenaikan adalah positif. Tapi kalau dia kata penurunan gaji RM200, itu adalah negatif. Untuk gaji. Contoh yang kedua adalah anak ayam 500 ekor. Kalau dia kata kelahiran anak ayam 500 ekor, jadi bertambah anak ayam tu kan. Jadi adalah positif 500. Jadi positif 200 sebab RM200. Yang ni penurunan jadi negatif 200.
Okey, yang ni kelahiran anak ayam 500 ekor. Jadi bertambah 500. Tapi kalau dia kata kematian anak ayam 500 ekor, jadi berkurang kan. Jadi negatif 500. Okey, ataupun jualan kereta. Okey, kalau dia kata keuntungan 4,000, jadi dia akan jadi positif 4,000. Ataupun kerugian 4,000 jualan kereta, jadi dia akan negatif 4,000. Okey, boleh kena pasti yang mana positif ataupun negatif. Okey. Okey, kita tengok contoh lagi untuk kenal pasti positif ataupun negatif ya. Okey, contohnya suhu air meningkat sebanyak 75 darjah Celsius. Jadi dekat sini keyword adalah meningkat. Jadi meningkat adalah positif. Jadi kat sini kita kena tulis positif 75. Okey. Yang kedua kita tengok sebuah kapal selam berada 350 meter di bawah aras laut. Jadi keyword kat sini adalah di bawah. Di bawah adalah negatif. Jadi kat sini adalah negatif. Nombor dia adalah 350. Okey. Yang ketiga, harga saham menurun sebanyak 15 sen. Jadi keyword kat sini adalah menurun. Jadi negatif. Dan angka dia adalah 15. Negatif 15. Chin berhutang sebanyak RM20. Jadi keyword kat sini adalah berhutang. Negatif. Jadi negatif. Dan dia punya nombor adalah 20. Negatif 20. Yang kelima, suhu di gurun Sahara pada suatu ketika ialah 35 darjah Celsius di atas 0 darjah Celsius. Jadi di atas keyword dia. Jadi kalau di atas kena positif, iaitu 35. Dan yang keenam adalah suhu Vostok di Antartika pada suatu malam mencecah 62 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius. Di bawah keyword dia kat sini. Jadi di bawah kita kena letak negatif, iaitu 62. Jadi kita boleh bezakan yang mana positif, yang negatif, iaitu meningkat, di bawah, menurun, berhutang. Kita tengok keyword tersebut. Okey. Okey, untuk integer dia ada positif dan negatif. Jadi selalunya soalan akan tanya garis nombor, berkenaan dengan garis nombor. Sebelum tu kita kena betul-betul faham dulu konsep garis nombor ya. Okey, contohnya kat sini adalah kat sini saya tulis 1 2 3 4 5. Okey, ke kanan dia akan positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5. Dan ke kiri dia akan negatif. Okey, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan kita kena faham konsep, iaitu kalau nombor positif, dia semakin besar nombor tu, dia semakin banyak. Tetapi kalau negatif, semakin besar nombor tu, contohnya negatif 4 ni, maksudnya dia semakin sikit je sebenarnya. Okey, jadi kat sini kita tengok negatif 4 ni sebenarnya lebih kecil daripada negatif 1. Lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 1 ni lebih besar daripada negatif 4. Maksudnya nombor negatif, okey, kalau angka dia besar, okey, nombor negatif angka dia besar, sebenarnya nilai dia adalah sedikit. Tapi kalau angka dia sikit, sebenarnya nilai dia adalah besar. Okey, ataupun kita buat perumpamaan, negatif tu adalah hutang. Dia hutang 4. Yang ni hutang 1 je. Jadi mana yang kaya? Hutang 1 je lah kaya kan? Sebab dia hutang sikit je, yang ni hutang banyak. Okey, ini konsep tu. Jadi bila dia hutang banyak, dia lebih sikit duit dia kan. Jadi hutang sikit, dia lebih banyak duit dia daripada yang ni. Kita guna konsep hutang. Okey. Contohnya disuruh kita susun nombor ni yang ada dalam kotak ni mengikut tertib menaik. Contohnya okey, kat sini dia bagi nombor negatif 30, 5, negatif 2, 18, negatif 70 dan 10. Okey, yang pertama sekali kita nak naik tangga. Okey, nak naik tangga, kita mula dari yang kecil ke besar dulu. Okey, ni tangga kan? Betul tak?
Okey, kalau turun ikut sini, iaitu dari tinggi dulu, dari besar dulu. Kalau menaik, okey, menaik kita dari kecil dulu ke besar. Jadi kita kena cari kecil dulu sehingga ke besar ya. Okey, jadi yang mana nilai yang paling kecil kat sini? Yang pertama sekali kita cari nilai negatif. Jadi kat sini ada 3 nilai negatif, negatif 30, negatif 2 dan negatif 70. Jadi ingat tadi apa yang saya cakap, kalau nilai negatif tu semakin besar nombor dia, nilai dia dah semakin sikit. Jadi sini negatif 30, negatif 2, negatif 70. 70 angka dia besar, jadi dia ada sikit. Negatif 70. Okey. Dah. Lepas tu negatif 30. Dah. Dan negatif 2. Okey. Dah untuk negatif. Okey, sekarang kita tengok positif pula. Semakin besar, dia sama je lah. Maksudnya semakin besar angka, semakin besar nilai lah. Okey, jadi kat sini 5, 18, 10. Okey, yang mana yang paling kecil? Adalah 5. Kemudian 10. Dan last sekali adalah 18. Jadi angka menaik dia adalah negatif 70, negatif 30, negatif 2, 5, 10 dan juga 18. Okey. Okey, ataupun ada soalan yang suruh kita cari A, B dan C, yang mana dia bagi kita satu garis nombor. Okey, dekat sini A, lepas tu negatif 12, lepas tu dia tak bagi, lepas tu B, 0, 4, C dan juga 12. Yang pertama sekali kita kena tengok, okey, kita kena tengok nombor yang ada berdekatan. Okey, dekat sini saya nampak 0 dengan 4 ni dekat. Okey, yang lain semua tak ada. Ni 12 ada C. Negatif 12 jauh. Okey. Jadi 0 dengan 4. Beza dia adalah bertambah 4 kan. 4 tolak 0, 4. Maksudnya dia ke kanan 4. Okey. Jadi kalau ke kanan 4, ke kiri dia kena tolak 4. Okey. Kalau ke kanan tambah 4, ke belakang dia kena tolak 4. Jadi 0 tolak 4 adalah B negatif 4. Okey. B dah dapat. A lagi. B adalah negatif 4. Okey, jadi ke kanan kena tambah 4. Ke kiri kena tolak 4. Okey, 4 C kita tambah 4. Garis nombor selalu ni dia sama ya. Kalau ke kanan tu tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Kalau ke kiri tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4. Sama je. Jadi tambah 4 dekat sini pun mestilah tambah 4 juga. Jadi 4 tambah 4, C adalah 8. 4 tambah 4. Okey, berapa pula A? Jauh, paling jauh sekali. Jadi kita kena, kalau ke belakang ataupun ke kiri, kita kena tolak 4 kan. Kita tolak 4, tolak 4. Tolak 4 kan. Tolak 4. Tapi tak perlu pun kira dekat sini sebab kita dah ada angka kat sini negatif 12. Okey, jadi negatif 12 ni kena tolak 4, tolak 4. Dapatlah A. Jadi A adalah negatif 12 ni tolak 4, tolak 4. Tolak 4, tolak 4 jadi tolak 8. Jadi negatif 12 tolak 8 jadi negatif. Ataupun saya lebih suka guna perkataan kalau negatif tu adalah hutang. Dia dah hutang 12, hutang RM12, lepas tu dihutang lagi RM4, jadi hutang 16, dihutang lagi RM4, hutang RM20. Hutang, saya suka guna negatif tu adalah hutang RM20. Okey. Jadi A jawapan dia negatif 20, B jawapan dia negatif 4, C jawapan dia adalah 8. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, contoh yang ni. Kita tengok yang dekat. Okey, sama ada negatif 9 dengan negatif 6. Okay, dia bagi kat sini negatif 15, betul tak ada. Negatif 9, negatif 6, tak ada. 0, 3, tak ada. 12. Okey, jadi yang dekat adalah negatif 9 dengan negatif 6 dan juga 0 ataupun sifar adalah dan juga 3. Jadi yang paling senang kat sini kan, sifar dengan 3, jadi jarak dia adalah 3. Okey, jadi ke kanan dia bertambah 3, jadi ke kiri dia kena tolak 3. Jadi kita isikan. Kita 3, jadi sini
tambah 3 lagi jadi 6, tambah 3 lagi jadi 9. Okey. Kat sini kalau tolak 3 jadi negatif 3, negatif 6, negatif 9, tolak 3, negatif 9, tolak 3, negatif 12. Okey, boleh ya kat sini. Ini tambah 3 lagi jadi tambah 3, 12 tambah 3 jadi 15. Macam tu cara dia untuk garis nombor. Okey, kemudian kita tengok kat sini ada susunan yang tak teratur. Jadi dia suruh kita susun mengikut tertib menaik. Okey, kat sini dia bagi kat kita negatif 3, 9, negatif 12, 15, 6. Okey, jadi kalau kita confuse, okey, yang menaik menurun macam mana, kita ingat tangga. Okey, ada tangga. Okey, menaik maksudnya dia naik tangga kecil dulu. Okey, semakin besar. Kalau menurun, besar dulu baru kecil. Jadi dia nak tertib menaik, iaitu kecil dulu ke besar. Jadi yang kecil dulu, yang pertama kita tengok adalah negatif. Okey, negatif. Jadi kat sini ada dua negatif, negatif 3 dengan negatif 12. Okey, jadi ingat ya, kalau negatif yang paling besar nombor ni adalah yang paling sikit nilai dia. Okey, jadi menaik dia kena sikit dulu kan. Jadi yang paling besar nombor ni 3, ni 12, jadi negatif 12. Okey, barulah negatif 3. Okey dah. Serta untuk negatif kita tengok yang positif pula. 9, 15, 6. Jadi menaik kecil dulu 6. Okey, 9 dan juga 15. Okey, faham untuk yang menaik? Okey, untuk menurun pula, kita tengok tangga ni kalau menurun maksudnya yang tinggi dulu, kan? Nak turun yang tinggi dulu ataupun yang paling besar dulu. Okey, jadi kita tengok kat sini kalau paling besar mestilah positif. Okey. Jadi cari yang positif, yang nombor paling besar. Okey, ni negatif 5, negatif 10, negatif 1, negatif 8, 3, negatif 3. Satu je negatif positif dia, iaitu 3. Okey dah. Okey, kemudian negatif. Ingat ya, negatif kalau nilai dia paling besar tu adalah kecil. Tapi kalau nilai dia kecil, itu dah besar. Okey. Jadi kita tengok kat sini, negatif 5, negatif 10, negatif 1, negatif 8, negatif 3. Jadi kita nak menurun, jadi nilai dia mesti besar. Jadi nombor dia adalah kecil. Okey, nilai dia besar, nombor dia adalah kecil ya. Okey, jadi nombor kecil adalah 5, 1, 3, 10. 1 dulu. Okey, negatif 1, kemudian negatif 3, kemudian negatif 5, kemudian negatif 8, kemudian negatif 10. Okey, jadi untuk tertib menurun, yang paling besar dulu 3, lepas tu negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 8, negatif 10. Boleh? Okey, faham ya konsep menaik dan menurun. Naik tangga, turun tangga. Menaik kecil dulu, menurun besar dulu. Okey, kemudian kita nak tengok. Okey, ingat ya, nak tengok yang mana yang lebih besar, lebih kecil. Jadi okey, kalau lebih besar kan dia ada nilai dia ada simbol macam ni dengan simbol macam ni. Kadang-kadang kita lupa kan untuk simbol tu. Jadi kita buat garisan. Buat garisan dekat sebelah kiri ya. Okey, kalau garisan sebelah kiri dekat sini dia jadi B, besar. Jadi ni maksudnya adalah besar. Okey. Tu kita buat garisan sebelah kiri ni K kan. K. Jadi sini dengan kecil. Okey. Jadi kita tengok negatif 3 ni dengan kosong. Lebih kecil ke lebih besar daripada kosong? Sebab dia negatif, yang ni tak negatif. Jadi negatif 3 adalah kecil. Jadi simbol dia adalah macam ni. Macam ni. 4 dengan negatif 4. Lebih besar ke kecil? Besar. Negatif 8, negatif 9. Selalu confuse kan? Mana yang lebih besar? You tengok angka besar, oh ni kecil lah maksudnya, bukan. Okey, ingat ya, negatif kalau angka dia kecil maksudnya dia lebih besar nilai dia. Okey, negatif 6, 1. Ni sah-sah lah dia kecil sebab dia ni negatif, ada hutang, ni tak ada hutang, jadi dia lebih kecil. 5 dengan 3. 5 ni angka dia besar, jadi lebih besar. Okey, faham konsep lebih kecil dan lebih besar.
Kemudian kita ke topik seterusnya dalam integer, iaitu operasi asas yang melibatkan integer. Okey, operasi asas dia ada tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Okey, kita kena faham ya. Dia melibatkan positif negatif je, iaitu tambah dengan tolak kan. Okey, jadi kita tengok yang pertama penambahan dulu. Okey, penambahan. Okey, kalau positif tambah positif jadi positif. Negatif tambah negatif jadi negatif. Positif tambah negatif jadi positif ataupun negatif. Okay, kalau kita confuse untuk konsep ni, okay, kita fikir macam ni ya. Positif tambah positif kenapa? Okay, positif tu duit yang ada, 5 tambah RM5. Jadi dah RM10 bertambah duit dia, betul tak? Sebab tu jadi tambah jadi tambah. Okey, tolak tambah tolak jadi tolak. Kenapa? Okey, saya suka guna negatif tu ataupun tolak tu adalah hutang. Contohnya dia hutang RM2, lepas tu dia tambah lagi hutang dia RM2, jadi hutang dia adalah RM4. Hutang tu kita guna untuk negatif. Hutang 4 tambah hutang 4 jadi hutang 8. Macam tu, okey? Okey, macam mana pula untuk tambah tolak, positif tambah negatif jadi positif atau negatif. Kat sini kita tengok, okey, nilai yang besar. Contohnya, okey, contoh 8 tambah 2, negatif 2. Okey, nilai besar adalah 8 kan. Jadi 8 tu positif. Jadi jawapan dia mesti positif. Tapi kalau nilai dia besar dekat negatif, contohnya 2, okey, positif 2 tambah negatif 8. Jawapan dia mesti negatif sebab angka yang besar adalah dekat negatif. Okey, jadi 2 tambah dengan negatif 8. Jadi berapa? Dia, kalau kita confuse, kita fikir hutang, dia ada RM2. Okey. Lepas tu dia pergi hutang RM8. Okey. Dia hutang RM8. Jadi dia ada RM2. Dia pun bayar RM2 tu. Jadi hutang dia ada berapa je? Jadi RM6 lah, kan? Sebab dia ada RM2, dia nak beli barang RM8. Jadi dia bayar RM2 je. Jadi ada lagi RM6 hutang dia. Okay, faham tu konsep tu ya? Nanti kita buat latihan. Sekejap lagi kita tengok contoh, lagi cepat faham. Okay, kemudian kita tengok hukum-hukum dalam penambahan. Hukum identiti, iaitu kosong tambah ataupun sifar tambah A sama dengan A tambah sifar sama dengan A. Apa maksudnya tu? Okay, hukum identiti ni maksudnya apabila ditambah, dia akan jadi diri dibalik. Macam tu. Contohnya, sifar tambah 5 jadi 5. Sifar ataupun 5 tambah sifar jadi 5 juga. Sifar tambah 10 jadi 10. Ataupun 4 tambah sifar jadi 4. Jadi diri dibalik. Itu adalah maksud hukum identiti. Okey. Okey, kalau hukum kalis tukar tertib pula, maksudnya dia bertukar. Okey, A tambah B sama juga dengan B tambah A. Betul ke? Contohnya, 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4. Betul kan? 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4 pun 9. 3 tambah 7, 10. 7 tambah 3 pun 10. Jadi, kalis tukar tertib. Dia tukar tempat duduk je. Okey, faham untuk kalis tukar tertib? Kemudian, kalis sekutuan. Ingat sekutu ni maksudnya geng. Okey. Jadi, kalis sekutuan maksudnya dia bertukar geng. Okey, yang pertama, A tambah B satu geng. Okey, baru tambah C. Mula dia geng dengan A tambah B. Okey, lepas tu sama juga dengan A tambah, lepas tu dia geng B tambah C pula. Dia bertukar pula. B pergi kawan dengan C pula. Tadi B kawan dengan A. Tu maksudnya kalis sekutuan dia bertukar geng. Okey, bertukar geng. Boleh untuk konsep penambahan. Okey, nanti kita pergi lebih detail lagi sekejap lagi. Okey, kemudian kita tengok penolakan. Penolakan, okey, bila negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Bila negatif jumpa dengan negatif, jadi positif. Contohnya, kita tengok 3 tolak negatif 5. Jadi negatif jumpa negatif, okey, yang sama dia akan jadi positif. Jadi 3 tambah 5 sebenarnya, sebab negatif jumpa negatif adalah
tambah positif. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8 jawapannya. Okey, 3 tambah negatif 5. Jadi positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Ingat, kalau lain negatif tambah negatif jumpa positif, positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Dia akan negatif. Tapi kalau sama negatif-negatif atau positif-positif, dia jadi positif. Okey, jadi 3 tolak 5 sama dengan berapa? Okey, kalau macam ni dia ada RM3 tapi dia hutang RM5. Jadi dia boleh bayar RM2 je kan? Dia boleh bayar RM3 je. RM3 dia hutang RM5. Jadi dia bayar RM3 je. Jadi hutang dia ada lagi RM2. Boleh faham untuk penawakan? Okey, kemudian kita pergi kepada pendaraban. Okey, pendaraban konsep dia senang sahaja. Kalau dia punya operasi tu sama, dia akan jadi positif. Kalau operasi dia berlawan, dia tak nak kawan. Jadi dia tolak, dia tak nak kawan kan. Kalau dia sama, dia nak kawan, jadi tambah. Okey, iaitu tambah positif darab dengan positif, dia akan jawapan dia positif. Negatif darab dengan negatif jadi positif juga sebab dia sama operasi, dia akan jadi positif jawapan dia. Tapi kalau positif darab dengan negatif jadi negatif, negatif darab positif jadi negatif. Dia tak nak berkawan kalau lain dia punya operasi dia. Okey. Okey, kalau hukum identiti, ingat sama je konsep macam tadi. Hukum identiti adalah bila cuma ni adalah darab, maksudnya bila didarab jadi diri dia. Kalau yang tadi bila ditambah jadi diri dia. Jadi kalau untuk hukum identiti untuk darab, satulah. 1 darab A, jadi A balik kan. Sama A darab 1 jadi A balik. Contohnya 1 darab 5 jadi 5. 10 darab 1 jadi 10. Macam tu. Hukum identiti adalah jadi diri dia balik. Okey, kemudian hukum kalis tukar tertib ni sama je, tukar tempat duduk, iaitu A darab B sama juga dengan B darab A, iaitu 5 darab 3 15, 3 darab 5 pun sama 15, 4 darab 6 24, 6 darab 4 pun sama 24. Macam tu. Okey, hukum kali sekutuan pun sama. Sekutu ni adalah geng, iaitu memula A darab dengan B, lepas tu baru darab C. Dia geng A darab dengan B ni geng, lepas tu sama juga dengan A, lepas tu B tu dah kawan dengan C pula. B darab dengan C pula. Tu maksudnya kali sekutuan. Okey, itu untuk pendaraban. Untuk pembahagian sama je macam tadi, macam darab, konsep dia iaitu kalau dia sama operasi dia, okey, kalau tambah dengan tambah jadi tambah, tolak dengan tolak jadi tambah. Maksudnya kalau operasi dia sama, dia akan positif. Tapi kalau operasi dia lain, simbol dia lain dekat depan, tak sama, okey, jadi jawapan dia pun nanti akan jadi negatif. Okey, positif bahagi negatif jadi negatif, negatif bahagi positif pun jadi negatif. Okey, sama je dengan darab. Okey, kemudian kita ada hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan ialah A darab B tambah C. Macam mana tu? Okey, jadi kita kena agih dia. Okey, A ni kena darab B dulu. A darab B, lepas tu tambah A ni kena darab pula dengan C. A darab C. Macam tu. Okey, jadi sebab darab ni dalam rumah ni dia kena darab dengan dua-dua ni. Okey, itu hukum kalis agihan. Okay, kalau gabungan pula, okey, hukum gabungan, kalau gabung, okey, kena ingat kudabatato. Okey, kena buat yang kurungan dulu, kemudian yang darab, kemudian yang bahagi tambah tolak. Okey, kurungan dulu, kemudian boleh darab ataupun bahagi, kemudian tambah dan tolak. Okey, untuk lebih faham kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan yang ni. Negatif 8 tolak dengan negatif 6. Okey, tengok ni, negatif jumpa dengan negatif, jadi positif kat sini kan. Jadi sebenarnya negatif 8 tambah 6, jadi berapa? Okey,
kita nak tahu jawapan dia tu positif atau negatif, kita tengok angka yang besar 8 ke 6. Angka 8 yang besar, jadi 8 ni adalah negatif, jadi jawapan dia mesti negatif. Okey, macam tu. Okey, kita tengok angka yang lebih besar. Okey, jadi dia hutang RM8, dia bayar RM6 sahaja. Jadi ada lagi tak hutang dia? Jadi hutang dia ada lagi RM2. Okey, kemudian yang ni pula negatif 10 tolak dengan positif 8. Okey, jadi negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Jadi negatif 10 tolak 8. Okey, jadi kita anggap dia hutang. Okey, ni negatif kan? Dia hutang 10, hutang lagi 8. Maksudnya hutanglah jawapan dia. Okey, hutang 18, bertambah hutang dia kan? Okey, kemudian ni negatif jumpa dengan negatif akan jadi positif. Jadi 7 tambah, sebenarnya tambah 9. Ini adalah 16. Negatif 4 tolak 16. Okey, jadi dihutang RM4, dihutang lagi 16. Jadi hutang dia bertambah jadi 20. Okey, kita tengok untuk darab pula. Okey, kita tengok simbol dulu. Simbol ni positif, simbol ni negatif. Ingat, kalau simbol yang berlainan, dia akan tak nak kawan, dia akan tolak. Okey, lepas tu baru kita tengok angka dia 7 darab 4. 7 darab 4 berapa? 7 darab 4 jadi 28. Okey, kita tengok simbol dulu. Negatif dengan negatif, okey, sama kan? Jadi dia nak berkawan, positif. Okey, lepas tu 3 darab 9. Jadi 27 jawapannya. Positif 27. Tak tulis positif pun tak apa. Okey, kemudian kita tengok simbol yang ni, yang ketujuh, negatif dengan positif dia akan jadi negatif. 5 darab 8, 40. Negatif 40. Yang ni positif dengan positif jadi positif sebab sama nak berkawan. 6 darab 4, 24. Okey, faham kat situ? Okey, tak faham boleh komen dekat bawah ya. Okey, kita tengok contoh seterusnya adalah okey, positif 75 bahagi negatif 5. Okey, positif negatif dia tak nak berkawan, dia jadi negatif 15. Okey, lepas tu negatif dengan negatif. Negatif 20 bahagi negatif 4. Negatif dengan negatif dia nak berkawan, jadi tambah 20 bagi 4, 5. Okey, kita tengok operasi tu Negatif, positif. Tak sama kan? Jadi dia tak nak kawan, negatif. 48 bahagi 16, 3. Jadi jawapan dia negatif 3. Okey, lepas tu positif, positif. Jadi dia nak kawan, positif. 70 bahagi 2, 35. Okey, faham konsep bahagi ya. Kita tengok operasi dia dulu. Depan dia, simbol dia, positif ke negatif. Baru kita tengok angka dia. Okey, kalau sama dia nak kawan, iaitu positif-positif, jadi jawapan dia mesti positif. Negatif-negatif, jawapan dia adalah positif. Tapi kalau tak sama, jawapan dia akan jadi negatif, iaitu positif dengan negatif jadi negatif. Kalau negatif dengan positif jadi negatif, tak nak kawan. Okey. Okey, kemudian kita tengok pada konsep gabungan pula. Okey, konsep gabungan kuda batatu. Kurungan, okey, dah darab dengan bahagi, baru tambah tolak. Okey, contoh kat sini negatif 27 tambah 80 bahagi negatif 4 darab negatif 3. Okey, jadi kat sini negatif 27 tambah 80. Ni tambah. Jadi kita tak boleh buat tambah dulu. Sebab ada bahagi kat sini. Ni kurungan kan. Jadi 80 bahagi 4 berapa? Positif 80 bahagi negatif 4. Jadi negatif. Yang ni adalah negatif 20. Okay, jadi yang mana tak kacau kita tulis balik. Negatif 27 tambah negatif 20 darab negatif 3. Okay, settle. Yang pertama iaitu kita buat yang pertama dulu. Okay, kemudian boleh buat ke tambah ni lagi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada darab lagi kat sini. Okay, jadi negatif 20 darab dengan negatif 3. Okay, jadi negatif adalah positif. Sebab sama dia nak berkawan. Positif. 20 darab 3 adalah 60.
Okey, 27 ni dekat depan negatif 27. Okey. Sebab kita dah selesaikan dua ni, negatif 20 darab negatif 3 adalah positif 60. Okey, barulah kita boleh tambahkan negatif 27 tambah dengan 60. 60 besar daripada 27 kan. Okey, jadi tekan kalkulator, dia akan jadi berapa? 33. Okey, kemudian kita tengok nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Negatif 10 tambah dengan negatif 6 darab dengan negatif 8 bahagi dengan negatif 2. Okey, tengok negatif 10 tambah negatif 6 tak boleh buat lagi sebab tambah kan. Okey, negatif 6 darab negatif 8. Kena buat yang ni dulu. Negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif sebab dia sama, dia nak kawan. 6 darab 8, 48. Okey, bahagi dengan negatif 2. Sini negatif 10. Okey, dah boleh buat ke tambah ni? Negatif 10 tambah 48 bahagi negatif 2. Tak boleh buat tambah ni lagi sebab kat sini ada bahagi. Jadi kena 48 bahagi dulu dengan negatif 2. Jadi 48 bahagi 2 akan jadi 24. Tapi ni positif, sini negatif. Ingat ya, kalau tak sama dia tak nak kawan, dia jadi tolak. Okey, yang ni turunkan balik. Negatif 10. Okey, tambah negatif 24. Okey, jadi negatif 10 ni kita turunkan balik kat sini. Lepas tu tambah, kita turunkan. Dan jawapan ni adalah 48 bahagi negatif 2, iaitu negatif 24. Kan? Okey. Jadi sekarang positif negatif jadi negatif kan. Jadi negatif 10. Negatif 10 tambah tolak jadi tolak 24. Dia hutang RM10, lepas tu dia hutang lagi 24. Jadi hutang dia bertambah. Jadi 34. Okey. Boleh setakat ni. Okey, kemudian kita tengok kena pasti hukum Ingat lagi tak tadi hukum? Okey, kita tengok. Dia hukum apa? Hukum kalis identiti ke, tukar tertib ke, kalis sekutuan ke? Okey. Kita tengok yang pertama. 4 tambah 8 sama juga 8 tambah 4. Dia tukar tempat. Jadi dia adalah kalis apa? Kalis tukar. Dia adalah kalis tukar tertib. Sebab dia tukar tempat je. 4 tambah 8, 8 tambah 4. 3 tambah 6, 6 tambah 4. 3 tambah 6, 6 tambah 3. Macam tu. Dia tukar tempat dia. Darab pun sama. 2 darab 3, 3 darab 2. Tukar tempat adalah tukar tertib. Okey, kat sini pula 2 dalam kurungan 7 tambah 6. 2 darab 7 sama dengan 2 darab 7 tambah 2 darab 6. Maksudnya 2. Okey, kurungan ni sama juga dengan darab. Jadi 2 dia darab dengan 7 dulu. Lepas tu baru 2 darab dengan 6. Ini adalah hukum kalis agihan. Dia agih. Dia darab dengan satu-satu. Okey. Okey, yang ni pula hukum apa? Kosong ataupun sifar tambah 3 sama dengan 3. 5 darab 1 sama dengan 5. Ini adalah hukum kalis. Hukum identiti. Hukum identiti. Kenapa kita panggil hukum identiti? Sebab dia jadi diri dibalik. Okey, 0 tambah 3 sama dengan 3. 5 tambah 1 jadi 5 balik 5. Okey, darab. Darab dia kena darab 1. Kalau tambah dia selalunya tambah dengan sifar. Okey, jadi hukum identiti. Okey, yang ni 6 tambah 5 dalam kurungan. Lepas tu tambah 12. Sama juga dengan 6 tambah dalam kurungan 5 tambah 12. Ni dia tukar geng. Mula-mula 6 dia kawan dengan 5. Lepas tu 5 kawan dengan 12 pula. Okey, kalau geng tadi itu hukum kalis sekutuan. Sekutu. Ingat geng iaitu sekutu. Boleh faham untuk hukum? Okey, kemudian kita tengok ni soalan yang bertulis. Okey, kalau soalan yang bertulis ataupun kebat, kita kena baca ayat dia dulu, baru kita gariskan keyword. Okey. Suhu suatu larutan bertukar dari negatif 28 darjah Celsius ke negatif
negatif 10 darjah Celsius. Berapakah kenaikan suhu larutan itu? Okey, baca lagi sekali. Suhu suatu larutan bertukar dari negatif, keluarkan dari negatif 28 dia pergi ke negatif 10. Okey, negatif 10 darjah Celsius. Berapakah kenaikan suhu larutan itu? Okey, maksudnya suhu dia makin berkurang, betul tak? Okey, jadi negatif 28 tolak dengan negatif 10. Okey, jadi negatif dia akan jadi tambah. Okey, jadi negatif 28 tambah 10. Okey, jadi kat sini kita nak tahu jawapan dia dah negatif ke positif. Kita tengok angka yang besar, 28 ke 10 besar? 28 kan? Jadi 28 depan dia simbol dia adalah negatif, jadi negatif lah jawapan dia nanti. Okey, jadi dia hutang 28, lepas tu dia bayar 10. Jadi tinggal hutang dia adalah 18. Jadi kenaikan dia adalah negatif 18 darjah Celsius. Okey, soalan yang kedua. Suhu suatu bandar pada waktu siang ialah 10 darjah Celsius. Pada waktu malam suhunya turun sebanyak 18 darjah Celsius. Apakah suhu bandar itu pada waktu malam? Okey, baca lagi sekali. Suhu suatu bandar pada waktu siang ialah 10 darjah Celsius. Pada waktu malam suhunya turun. Sekarang keyword dia turun. Jadi negatif 18 darjah Celsius. Tak ada darjah Celsius ni sebab dia bunyi kan. Jadi apakah suhu bandar itu pada waktu malam? Jadi dia ada RM10, dia hutang 18. Tinggal berapa hutang dia? Ataupun kita tengok positif dia 10, negatif dia 18. Yang banyak angka yang besar adalah 18. Jadi depan dia negatif, jadi jawapan dia pun negatif. Okey, dia ada RM10 tapi dia beli barang 18. Tak cukup lagi, negatif 8. Okey, jadi suhu pada waktu malam adalah negatif 8 darjah Celsius. Okey, satu lagi soalan. Salina memasuki lift di tingkat 8. Lift itu kemudiannya naik 10 tingkat sebelum ia turun 7 tingkat. Di tingkat berapakah Salina berada sekarang? Okey, baca lagi sekali sambil gariskan keyword. Salina memasuki lift di tingkat 8. Okey, dia naik tingkat 8. Lift itu kemudiannya naik maksudnya bertambah 10 tingkat, 10. Sebelum dia turun, turun pula. Turun, tolak 7 tingkat. Di tingkat berapakah Salina berada sekarang? Okey. Jadi 8 tambah 10, 18 tolak 7, 11. Jadi tingkat 11. Okey, boleh? Untuk soalan kebat. Okey, jadi apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan integer dan operasi asas yang melibatkan integer, boleh komen dekat bawah ya.